Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hazwani binti Ramli, matrik number 23004390. Saya daripada grup 15. Hari ini kami akan membahaskan tentang topik yang telah diberi kepada grup kami, iaitu langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk memperkukuh peranan Baitul Mal supaya sehebat di awal pentadbiran Islam dari segi pembangunan. Baitul Mal adalah sebuah institusi ekonomi Islam yang memainkan beberapa peranan penting dalam masyarakat Muslim. Peranan Baitul Mal ini adalah sejajar dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kebajikan sosial dan kekayaan yang saksama. Kumpulan kami telah memilih beberapa langkah yang boleh diambil untuk memperkukuhkan peranan Baitul Mal. Langkah pertama adalah dengan meningkatkan ketulusan keuangan maklumat suatu entiti seperti syarikat, organisasi dan badan amal disampaikan dengan telus, jelas dan mudah difahami oleh pihak yang berkepentingan. Bagi meningkatkan ketulusan keuangan, audit keuangan dan laporan keuangan haruslah dilakukan secara berkala. Laporan hendaklah mudah difahami dan mudah diakses oleh orang awam dan pihak berkepentingan. Pihak Baitul Mal juga boleh mendedahkan risiko-risiko yang boleh mempengaruhi kewangan entiti. Ini membolehkan pihak berkepentingan membuat keputusan yang sewajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursulawati binti Lani. Ini saya meneruskan lagi dengan langkah-langkah yang seterusnya, iaitu melaksanakan sistem pengurusan yang cekap. Setiap organisasi perlu menyemak dan mengekalkan dasar kritikal untuk memastikan sistem pemantauan tertentu boleh dipercayai dan cekap. Hal ini kerana pengetahuan dan kefahaman yang mendalam mengenai peranan dan tanggungjawab yang dipikul adalah sangat penting bagi memastikan sistem pengurusan yang cekap ini dapat memperkasakan lagi Baitul Mal. Ini juga dapat melaksanakan suatu rangkaian proses dan juga kaedah yang efisien untuk menguruskan sumber dana, maklumat dan aktiviti organisasi dengan tujuan meningkatkan lagi prestasi dan kecekapan dalam sesebuah organisasi seperti Baitul Mal. Melaksanakan sistem pengurusan yang cekap ini bertujuan untuk memperkasakan lagi peranan Baitul Mal. Oleh itu, terdapat beberapa cara untuk melaksanakan sistem pengurusan yang cekap ini bagi memperkasahkan peranan Baitul Mal. Antaranya ialah pemantauan dan penilaian, pendidikan dan kesedaran, dan yang terakhir adalah pengurusan dana. Seterusnya kita teruskan dengan yang pertama, iaitu sistem pengurusan yang cekap melalui pemantauan dan penilaian, iaitu dengan melakukan beberapa cara, antaranya menetapkan matlamat yang jelas, pengumpulan data yang berkesan, menganalisis dan penilaian berkala, dan yang terakhir adalah reka bentuk tindakan dan penambahbaikan. Yang pertama adalah menetapkan matlamat yang jelas. Contohnya seperti menyatakan matlamat yang spesifik, boleh diukur, realistik untuk program dan projek yang disokong oleh Baitul Mal dapat memperkasahkan lagi sesuatu sistem. Seterusnya adalah pengumpulan data yang berkesan. Contohnya seperti menetapkan sistem pengumpulan data yang efisien dan tepat untuk membolehkan pemantauan yang berkesan terhadap prestasi program. Seterusnya adalah menganalisis dan penilaian berkala. Contohnya, menganalisis terhadap data yang diperoleh untuk menilai menilai kesan dan keberkesanan sesuatu program. Hal ini dapat membolehkan penyesuaian atau penambahbaikan jika diperlukan. Yang terakhir adalah reka bentuk dan penambahbaikan, iaitu satu program yang dinilai dan penilaian tersebut boleh dibincangkan dan dirancang untuk tindakan seterusnya, iaitu penambahbaikan yang konkret untuk meningkatkan lagi keberkesanan suatu program yang akan datang. Oleh itu, dengan menggabungkan elemen-elemen ini dalam sistem pengurusan Baitul Mal dapat memainkan peranan yang lebih efektif dalam pemantauan dan penilaian keberkesanan program dan projek yang mereka laksanakan serta meningkatkan lagi impak, iaitu kesan positif terhadap masyarakat yang disasar. Seterusnya, yang kedua ialah pendidikan dan kesedaran, seperti tingkatkan pendidikan dan kesedaran masyarakat tentang peranan Baitul Mal dan bagaimana ia dapat membantu individu yang memerlukan bantuan. Oleh itu, terdapat beberapa cara yang boleh diambil dalam melaksanakan sistem pengurusan yang cekap.
Yang pertama ialah kerjasama dengan institusi pendidikan, sama ada berbentuk perkongsian dengan sekolah, universiti ataupun pusat pendidikan lain untuk menyokong program-program pendidikan seperti pemberian beasiswa, bantuan penerbangan ataupun bantuan pendidikan. Selain itu, kita juga dapat menentukan matlamat pendidikan, iaitu dengan menetapkan matlamat pendidikan yang jelas, termasuk jenis program yang ingin disokong, kumpulan sasaran dan objektif jangka pendek serta jangka panjang. Oleh itu, dengan melaksanakan sistem pengurusan yang berfokus kepada pendidikan dan kesedaran, Baitul Mal dapat memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kesedaran masyarakat tentang isu-isu yang relevan dan mendesak. Seterusnya, yang telah diketahui bahawa sejarah telah membuktikan bahawa organisasi Baitul Mal, jika diurus dengan betul dan berkesan, dapat membasmi kemiskinan sehingga ke akar umbi dengan sokongan padu dana zakat, wakaf dan sebagainya, yang merupakan mekanisme penting serta pengimbang kepada kestabilan ekonomi negara dan umat Islam. Oleh itu, kita perlulah melaksanakan sistem pengurusan yang cekap bagi memperkasakan lagi peranan Baitul Mal dalam pengurusan dana seiring model ekonomi baru negara. Terdapat beberapa cara yang kita boleh ambil. Di antaranya adalah automasi proses, iaitu gunakan teknologi untuk mengautomasikan proses pengurusan dana bagi memudahkan lagi pemantauan dan pengagihan dana dengan lebih cekap kepada penerima Baitul Mal dan ianya lebih memudahkan lagi pengurusan sesuatu kerja dengan meletakkan semua dokumen dan data yang disimpan dalam satu lokasi. Dengan itu, memperkemaskan pengurusan dokumen agar pengaturan dan pengambilan dokumen penting lebih mudah. Selain itu adalah melaksanakan ataupun pelaksanaan dan penyelidikan dengan melakukan kajian untuk mengenal pasti keperluan dan keutamaan komuniti yang memerlukan bantuan keuangan. Hal ini kerana harta yang ada dalam Baitul Mal hendaklah sentiasa mengalir sama ada diagihkan kepada 8 asnaf, iaitu orang yang berhak menerima zakat ataupun untuk pembinaan infrastruktur dan pelaburan di dalam aktiviti-aktiviti sosial, perdagangan dan perindustrian. Dengan ini, membolehkan lagi Baitul Mal menyediakan bantuan yang lebih terarah dan lebih terkesan. Oleh itu, melalui pendekatan holistik yang melibatkan aspek teknikal, pengurusan dan sosial, Baitul Mal dapat meningkatkan peranannya dalam pengurusan dana yang cekap untuk kebaikan masyarakat yang lebih besar. Seterusnya, yang terakhir adalah kesimpulan daripada pengurusan yang cekap ini. Jelaslah bahawa melaksanakan sistem pengurusan yang cekap dalam memperkasakan Baitul Mal, iaitu memastikan peranan Baitul Mal dapat meningkatkan lagi efisien pengagihan zakat serta bantuan kepada golongan-golongan yang memerlukan, memastikan mendapat sesuatu dengan adil dan dapat memberi impak positif kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk memperkukuhkan peranan Baitul Mal pada hari ini supaya sehebat di awal pentadbiran Islam dari segi pembangunan. Baitul Mal merupakan entiti yang bertanggungjawab untuk menguruskan dana umum dan menyediakan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Oleh itu, adalah penting untuk menggalakkan kesedaran masyarakat mengenai peranan Baitul Mal dalam memperkukuhkan kebajikan sosial. Salah satu cara untuk menggalakkan kesedaran masyarakat adalah melalui mendidik orang ramai tentang Baitul Mal dengan menyediakan maklumat yang tepat dan mudah difahami. Pihak berkuasa mengadakan kempen pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang peranan Baitul Mal. Program ini boleh dijalankan melalui ceramah, bengkel dan kempen kesedaran. Penerangan yang diberikan perlulah jelas dan mudah difahami oleh masyarakat agar mereka dapat memahami pentingnya peranan Baitul Mal dalam membantu mereka yang memerlukan. Seterusnya, menggalakkan masyarakat melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti-aktiviti yang melibatkan Baitul Mal. Baitul Mal boleh menganjurkan program sukarelawan atau aktiviti-aktiviti yang melibatkan masyarakat seperti gotong royong, kempen derma, bazar amal dan derma makanan. Melalui pelibatan aktif ini,
Masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana Baitulmal berfungsi dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang memerlukan bantuan. Seperti yang kita tahu, penggunaan media massa adalah alat yang terbaik untuk menggalakkan kesedaran masyarakat tentang peranan Baitulmal. Penggunaan media massa dapat mencapai lebih ramai masyarakat dan meningkatkan kesedaran mereka tentang Baitulmal. Pihak berkuasa boleh bekerjasama dengan media massa untuk menyampaikan maklumat-maklumat dan cerita-cerita yang berkaitan Baitulmal. Artikel-artikel wawancara dan liputan mengenai aktiviti-aktiviti Baitulmal dan impaknya dapat disiarkan secara meluas melalui media massa. Baitulmal mengadakan iklan atau siaran khas seperti televisyen, radio dan media sosial. Pihak berkuasa boleh bekerjasama dengan media massa untuk menyebarkan cerita-cerita kerjaan Baitulmal dalam membantu masyarakat yang memerlukan. Selain itu, pelibatan institusi pendidikan dalam usaha menggalakkan kesedaran masyarakat juga langkah terbaik untuk memberikan kesedaran kepada generasi muda tentang pentingnya peranan Baitulmal dalam pembangunan negara. Baitulmal boleh bekerjasama dengan sekolah-sekolah dan universiti-universiti untuk menyampaikan maklumat tentang peranan Baitulmal melalui program pendidikan. Sekolah dan universiti boleh masukkan topik berkaitan Baitulmal dalam kurikulum mereka dengan mengadakan kursus berkaitan Baitulmal atau mengadakan program-program sukarelawan yang melibatkan pelajar untuk terlibat dengan Baitulmal. Kerjasama Baitulmal dengan organisasi-organisasi bukan kerajaan, NGO dan badan-badan sukarelawan yang bergerak dalam bidang kebajikan sosial juga penting untuk memperkukuhkan peranan Baitulmal. Pihak berkuasa bekerjasama dengan NGO dan badan-badan sukarelawan dalam melaksanakan program kebajikan yang melibatkan Baitulmal. Ia juga dapat memperkukuhkan kerjasama antara pihak berkuasa dan masyarakat dalam jalankan amal jariah. Pihak NGO boleh mengadakan kempen-kempen dan program-program kesedaran seperti mengadakan bazar amal dan program derma untuk mengumpul dana. Secara kesimpulannya, menggalakkan kesedaran masyarakat adalah langkah penting dalam memperkukuhkan peranan Baitulmal. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat memastikan Baitulmal dapat berfungsi dengan baik dan memberi manfaat kepada masyarakat yang memerlukan. Dengan sokongan masyarakat yang kukuh, Baitulmal dapat menjalankan peranannya dengan lebih berkesan dan berjaya. Melalui langkah-langkah ini, masyarakat dapat memahami betapa pentingnya Baitulmal dalam membantu golongan yang memerlukan bantuan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, langkah yang boleh diambil oleh pihak Baitulmal untuk memperkukuhkan peranan mereka adalah dengan menubuhkan perkongsian dengan pertubuhan kebajikan sosial yang lain. Pertubuhan kebajikan sosial ialah pertubuhan bukan kerajaan atau dikenali juga sebagai badan bukan kerajaan. Bahasa Inggeris adalah NGO, Non-Governmental Organisation. Merupakan pertubuhan yang ditubuhkan oleh pihak atau pertubuhan swasta yang tidak mempunyai apa-apa hubungan dengan mana-mana kerajaan ataupun pemerintah. Di Malaysia, terdapat banyak jenis pertubuhan bukan kerajaan yang dibina dan didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Penubuhan Malaysia. Antara jenis pertubuhan yang terdapat di Malaysia ialah pertubuhan politik, faedah bersama iaitu hairat kematian, hak asasi, keagamaan, ikhtisas, kebajikan, kebudayaan dan kesenian, keselamatan, perdagangan, rekreasi dan sosial. Namun, di antara semua yang telah disenaraikan, pertubuhan yang berkaitan dengan sosial adalah pertubuhan paling tepat dan sangat sesuai untuk berkongsi dengan pihak Baitulmal. Hal ini kerana selaras dengan tanggungjawab Baitulmal itu sendiri, iaitu badan yang menguruskan perjalanan undang-undang pentadbiran agama Islam termasuk soal harta dan kewangan. Manakala pertubuhan kebajikan sosial pula bertanggungjawab untuk perpaduan dalam masyarakat. Secara tidak langsung, cadangan agar pihak Baitulmal bekerjasama untuk menubuhkan perkongsian dengan pertubuhan kebajikan sosial yang lain amatlah sesuai untuk dilaksanakan. Seperti yang diketahui ramai, pihak NGO juga sering kekurangan tenaga, sumber dan keupayaan untuk meringankan sepenuhnya cabaran masyarakat. Oleh itu, pihak Baitulmal hendaklah mengambil peluang yang besar ini dengan cara membuat perkongsian dengan badan bukan kerajaan iaitu NGO untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan. Hal ini kerana pihak NGO lebih banyak mengetahui tempat, cara untuk berhubung dan mempunyai maklumat-maklumat berkaitan dengan golongan masyarakat yang memerlukan. Kesan daripada perkara ini, penyelesaian masalah kemiskinan serta kedaifan dalam kalangan golongan Islam dapat dilakukan. Selain itu, keperluan-keperluan asas masyarakat Islam juga dapat disalurkan. Maka, jelaslah bahawa dengan menubuhkan perkongsian dengan badan bukan kerajaan merupakan langkah yang sangat proaktif
yang perlu dilakukan oleh pihak Baitul Mal untuk memastikan segala kebajikan dan keperluan umat Islam yang memerlukan dapat dibantu dengan cara yang betul dan memenuhi syariat sebagai umat Islam. Perkara yang paling utama juga adalah peranan Baitul Mal dapat dikukuhkan melalui cara-cara yang telah dinyatakan. Terdapat beberapa pertubuhan kebajikan berkaitan dengan sosial yang terdapat di Malaysia. Antaranya ialah Pertubuhan Kebajikan Dar Solihin Muar, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia, PERKIM, dan Yayasan Generasi Rabbani Pulau Pinang. Ketiga-tiga matlamat badan bukan kerajaan ini jelas menunjukkan matlamat utama penubuhan ini mempunyai satu tujuan yang sama, iaitu menguruskan sumbangan berkenaan kewangan kepada golongan masyarakat yang memerlukan. Daripada perbincangan di atas, peranan Baitul Mal dan pertubuhan kebajikan sosial yang lain jelas memaparkan bahawa kerjasama dalam sesuatu pentadbiran amatlah penting. Pendekatan tersebut bukan sahaja memberi kesan yang baik kepada masyarakat Islam yang memerlukan, malah perkara ini juga memberi kesan yang baik dalam perpaduan negara kerana bersatunya badan kerajaan dan badan bukan kerajaan dalam sesuatu pekerjaan. Kesimpulannya, Baitul Mal adalah pusat utama dalam perbendaharaan negara Islam yang tunggal. Oleh itu, peranan Baitul Mal hendaklah diketahui oleh semua golongan masyarakat Islam agar Baitul Mal dapat diperkukuhkan sehingga pada masa akan datang. Dengan ini, jelaslah bahawa menubuhkan perkongsian dengan pertubuhan kebajikan sosial yang lain merupakan antara langkah yang sesuai untuk memperkukuhkan lagi peranan Baitul Mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawada Alamita Azmi dan saya akan membentangkan langkah yang terakhir untuk memantapkan peranan Baitul Mal. Langkah yang terakhir untuk memantapkan peranan Baitul Mal ialah memberi keutamaan kepada projek yang berfaedah. Bagaimana memberi keutamaan kepada projek yang berfaedah ini dapat memantapkan peranan Baitul Mal? Yang pertama ialah dengan menubuhkan yayasan ataupun badan pengusaha. Penubuhan yayasan ataupun badan pengusaha ini boleh dibiayai melalui kumpulan harta orang ramai iaitu Baitul Mal. Jadi mereka dapat bekerjasama dengan mana-mana pertubuhan seperti NGO untuk melakukan aktiviti ataupun projek mereka yang berfaedah lah. Contohnya seperti aktiviti kesukarelawan. Apabila aktiviti sukarelawan ini dibuat, ramai orang ataupun masyarakat dapat menyertai aktiviti kesukarelawan untuk menyumbang jasa mereka kepada golongan yang memerlukan lah. Yang kedua ialah menubuhkan pusat kajian Islam. Penubuhan pusat kajian Islam ini juga boleh dibiayai melalui kumpulan harta orang ramai. Dan penubuhan pusat kajian ini juga boleh dilakukan dengan bekerjasama dengan negara Islam yang lain. Banyak faedah apabila pusat kajian Islam ini ditubuhkan, seperti ahli-ahli cendekiawan Islam dapat ditambah dan negara kita dapat dimajukan kerana pusat kajian Islam ini meliputi kajian dalam bidang ilmu dan kepakaran dalam bidang lain seperti alat-alat teknologi ataupun pembuatan mesin yang tentunya dapat memberi manfaat kepada orang ramai dan kita lah. Jadi secara tidak langsung syiar Islam dapat dibangunkan dan negara pun dapat dibangunkan dengan ilmu yang bermanfaat. Seterusnya ialah cara yang terakhir ialah memberi pendedahan melalui pelajaran secara formal ataupun tidak formal kepada orang ramai. Melalui memberi pelajaran secara formal, ianya boleh dilakukan di sekolah ataupun pusat pengajian tinggi seperti kolej ataupun universiti. Cara ini boleh dilakukan dengan memasukkan info-info tentang Baitul Mal dalam pelajaran supaya anak-anak murid pun tahu tentang Baitul Mal ini. Seterusnya, melalui pelajaran secara tidak formal, melalui penulisan seperti buku ataupun ceramah, seminar khusus, melalui televisyen, radio dan iklan. Melalui cara ini kita dapat memberi info kepada orang ramai ataupun masyarakat tentang peranan Baitul Mal.
Jadi masyarakat dapat mengetahui kedudukan Baitul Mal agar mereka sedar tentang konsep Baitul Mal. Secara kesimpulannya, semua pihak mestilah melakukan peranan mereka untuk memantapkan peranan Baitul Mal. Kerana jika seorang sahaja melakukan peranan, sudah tentu lambatlah institusi Baitul Mal ini dapat dikukuhkan. Jadi ianya merupakan tanggungjawab kita semua untuk memantapkan peranan Baitul Mal kerana Baitul Mal merupakan perbendaharaan negara. Sekian, terima kasih.